Hai, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam video PDPR kali ini ya. Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Okey, mematuhi segala SOP dan berada dalam keadaan yang selamat di samping keluarga. Baiklah, dalam video PDPR kali ini cikgu akan menyentuh tentang penulisan bahagian A, iaitu memindahkan maklumat, di mana 10 markah diperuntukkan di bahagian ini. Cikgu telah pun memberi penerangan yang panjang lebar dan juga pelbagai contoh teknik menjawab bahagian A bina ayat ini. Untuk mengimbas kembali, cikgu ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi sedikit tips ataupun panduan teknik menjawab bahagian A bina ayat ini. Baik, yang pertama, baca dan fahami kehendak soalan ataupun arahan soalan. Okey, sebaik saja murid-murid mendapat soalan bahagian A ini, murid-murid harus membaca dan juga memahami kehendak soalan. Okey, apa yang perlu murid-murid lakukan, berapakah ayat yang perlu dibina, situasi apa yang telah diberikan dalam soalan dan sebagainya. Baik, yang kedua, ayat mestilah berkaitan dengan gambar dan arahan soalan. Ayat yang bakal kamu bina mestilah berkaitan dengan gambar dan juga arahan yang diberikan. Okey. Yang ketiganya, bina 5 ayat sahaja. Jadi murid-murid dikehendaki membina 5 ayat. 5 ayat, jadi tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Murid-murid mesti menjawab 5 ayat untuk mendapatkan markah maksimum di bahagian ini, iaitu 10. Yang keempatnya, menulis nombor bagi setiap ayat. Okey, setiap soalan, setiap ayat yang hendak ditulis mestilah dinomborkan. Contohnya, ayat yang pertama nombor 1, ayat yang kedua nombor 2, ayat yang ketiga nombor 3, ayat yang keempat nombor 4 dan ayat yang kelima letakkan nombor 5. Okey, ingat jangan tulis kurang dan jangan tulis lebih daripada 5. Okey, 5 ayat untuk bahagian ini. Poin yang kelima ialah bina ayat yang gramatis. Bina ayat yang gramatis, bina ayat yang struktur ayatnya yang betul dari segi tata bahasa, ayat yang padat, okey, yang boleh membawa kepada markah maksimum. Okey. Yang keenam, perhatikan bahan grafik, kaitkan setiap gambar dengan isi ataupun idea. Okey, yang penting ayat itu mesti dibina berdasarkan kepada tema yang diberikan. Okey, bermaksud perhatikan bahan grafik yang diberikan kepada kamu dan dikehendaki membina 5 ayat dan setiap ayat itu mestilah ada isi yang isi ataupun idea yang terdapat dalam gambar itu. Apa yang kamu perhatikan dalam gambar itu, tuliskan dalam bentuk ayat. Okey. Yang ketujuh, sebelum mula menjawab bahagian ini, murid-murid dikehendaki mencari kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggeris kita panggil verb, kata kerja. Yang bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan oleh orang yang terdapat dalam gambar tersebut. Okey, kita cari kata kerja dulu. Lepas tu kita cari watak dan kita cari perluasan ayat untuk melengkapkan satu ayat yang padat. Okey, jadi mesti mencari kata kerja. Okey, yang seterusnya ialah boleh gunakan nama bagi watak yang terdapat dalam gambar. Kita boleh menamakan watak yang terdapat dalam gambar, tak salah. Kamu boleh sebutkan nama, ya. Pakcik, makcik, abang, datuk, nenek, ataupun letakkan Siti, Abu, Zubir, Lechumi dan sebagainya. Kita boleh letakkan nama, kita tak salah, ya. Yang seterusnya, yang kesembilan adalah tulis ayat yang gramatis yang mengandungi satu isi atau idea yang tepat dan bernas. Okey, isi dan juga idea yang tepat dan bernas. Maksudnya merujuk kepada soalan, tulis apa yang terdapat dalam gambar ataupun situasi ataupun aktiviti yang dilakukan oleh orang dalam gambar tersebut. Okey, yang keduanya ialah perluasan subjek atau perluasan predikat.
perluasan subjek dan juga perluasan predikat. Kita tarik ayat itu supaya menjadi ayat yang matang, yang bernas. Okey. Yang ketiganya ialah penggunaan ejaan, huruf besar dan juga tanda baca. Tulis dengan betul. Sifar kesalahan. Maksudnya jangan melakukan kesalahan di bahagian ini. Okey, perkataan yang digunakan mestilah betul dari segi ejaannya, huruf besar, tanda baca dan sebagainya. Okey. Ini adalah 9 perkara yang penting, teknik menjawab. Okey. Baiklah, aspek yang dinilai bagi soalan di bahagian A. Kita akan lihat sedikit mengenai aspek apakah yang dinilai di bahagian A ini. Satu, aspek yang dinilai ialah ayat. Ayat yang kamu tulis itu dinilai. Ayat itu mestilah mengandungi subjek, ayat itu mestilah mengandungi predikat. Kalau boleh gunakan ayat majmuk yang gramatis. Okey. Bagi ada kata hubung, gunakan kata hubung. Okey. Yang keduanya ialah kata. Kosakata yang tepat dan meluas. Pemilihan kata adalah sangat penting. Sebab tu cikgu kata cari kata kerja, lepas tu kita cari watak dan kita cari perluasan ayat. Kita kembangkan ayat itu supaya menjadi ayat yang betul dari segi struktur tata bahasa. Aspek yang ketiga yang dinilai ialah imbuhan, ejaan dan juga tanda baca. Okey, jangan cuai, jangan buat kesilapan. Jangan cuai, jangan buat kesilapan. Okey, kamu kena cari kosakata dan juga ejaan yang betul, struktur tata bahasa yang betul. Okey. Baik, sekarang kita lihat bahagian A ni ya. Apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, catat aktiviti ataupun situasi yang dilihat tersurat sahaja. Ini tersurat. Apa yang kamu nampak itu yang kamu nak tulis. Ini kita panggil tersurat. Tersurat adalah apa yang kita nampak, kita jelaskan, kita tuliskan. Itu adalah tersurat. Okey. Jadi catat aktiviti, situasi yang dilihat tersurat sahaja. Okey, yang kedua, elakkan menulis perkara yang tersirat atau bentuk andaian atau pendapat semata-mata. Jadi tak perlulah kita menulis pendapat, tak perlulah kita buat andaian ataupun menulis isi yang tersirat. Adalah memadai kamu menulis isi tersurat. Apa yang kamu nampak, kamu tulis yang itu. Okey. Bina ayat penyata. Bukan ayat seru atau ayat tanya ataupun soal. Jangan guna ayat soal, ayat tanya, okey, ayat seru dan sebagainya. Guna ayat penyata. Maksudnya kita menerangkan, kita menulis apa yang kita nampak, apa yang terdapat dalam gambar ataupun bahan rangsangan yang diberikan kepada kamu. Okey. Yang seterusnya, bina ayat. Bukan bina cerita ataupun tulis cerita. Ini bukannya cerita. Jadi tak perlu bersambung-sambung. Okey, tak perlu bersambung-sambung. Ini bukannya cerita. Ini adalah bahagian yang menguji anda menulis ayat. Jadi tulis ayat sahaja. Bina satu ayat, bukan dua ayat dalam satu nombor. Okey, ini ada murid yang melakukan kesalahan ini ya. Satu ayat di satu nombor. Maksudnya nombor 1, 1 ayat. Nombor 2, 1 ayat. Nombor 3, 1 ayat. Nombor 4, 1 ayat. Nombor 5, 1 ayat. Cukup. Sudah memadai. Jadi ada pelajar yang menulis nombor 1, ada 2 ayat di situ. Ini tidak akan, ayat yang kedua itu tidak akan dinilai, tidak akan diberi markah. Membazir sahaja. Jadi tulis 1 ayat di 1 nombor. Cukup. Yang seterusnya ialah maklumat tersirat tidak diperlukan seperti sifat bauan, manis, pahit, pedas, mahal dan sebagainya. Contoh lah ni contoh. Okay? Kamu cuma tulis isi tersirat saja. Isi tersirat tidak perlu ditulis.
Tulis isi tersurat. Apa yang kamu nampak, itu yang kamu tulis. Tak perlu menulis isi tersirat yang kita tak nampak. Kita cerita dengan lebih mendalam. Tak perlu. Elakkan. Setiap ayat dinamborkan. Cikgu sudah beritahu kepada kamu nombor 1 hingga nombor 5. Okey. Seterusnya kita akan membincangkan, kita akan lihat kaedah yang dicadangkan. Maksudnya cikgu nak cadangkan kaedah kepada kamu ataupun teknik menulis apa yang perlu murid-murid tulis. Okey. Aras 1. Okey, aras 1. Apa yang berlaku, situasi yang berlaku. Aras 1 ialah kita mencari apakah yang berlaku dalam gambar itu. Apakah yang berlaku dalam bahan rangsangan yang diberikan. Apakah yang berlaku dalam situasi yang diberikan kepada kamu. Itu aras pertama. Okay, that is the first one. Aras pertama. Apa yang berlaku dalam situasi yang diberikan. Okay, aras 2. Apa yang berlaku, situasi yang berlaku, apa alat atau bahan yang digunakan, di mana berlaku. Ini kita kembangkan sikit. Mula-mula kita cari apa yang berlaku. Okey. Yang kedua, apakah alat ataupun bahan yang digunakan, di mana ianya berlaku. Ini kamu tanya soalan pada diri kamu. Okey. Jadi bila persoalan ini terjawab, maka ayat kamu itu akan berkembang. Ayat kamu akan menjadi lebih panjang. Okey. Alright. Kata hubung seperti dengan, pada, dan, di, ke boleh digunakan. Okey, boleh digunakan ketika kita membina ayat ini. Okey, right. Aras yang ketiga, okey, tahap yang ketiga lah, aras yang ketiga. Apa yang dilakukan, situasi yang berlaku, apa alat ataupun bahan yang digunakan, di mana berlaku, apa tujuan, kesan atau faedah. Ini untuk kita menarik ayat kita itu menjadi lebih panjang. To expand our sentence. Okey? Situasi apa? Apa alat yang digunakan? Di mana berlaku? Apa tujuan, kesan dan sebagainya. Okey, jadi kita dapatlah menghasilkan satu ayat yang elok. Okey, right? Okey. Formula. Cikgu nak berikan formula. Ni teknik menjawab soalan bina ayat ini sebenarnya ada banyak. Ada banyak formula untuk menjawab soalan bina ayat ini. Dalam video PDPR kali ini, cikgu akan sentuhkan satu formula, cikgu akan beri satu formula. Ini bukanlah berarti inilah satu-satunya formula yang harus murid jawab. Kita ada lagi banyak formula. Okey, kita telah mempelajari dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Cikgu telah pun mengajar kamu. Baik, hari ini cikgu akan beri satu formula iaitu A, B, A, M. A, B, A, M. A itu ialah apa, B, A itu buat apa, dan M itu adalah mengapa. Jadi dalam ayat itu, dalam satu ayat, dalam satu struktur ayat itu ada 3 bahagian. Itu satu, apa, buat apa, mengapa. Bila 3 persoalan ini terjawab, maka terhasillah satu ayat. Okey? Faham Apa, buat apa, mengapa. Itulah adalah perluasan idea. Perluasan idea. Okey, kita luaskan ayat kita. Okey? Right. Okey. Apa? Grafik. Kita lihatlah bahan grafik yang diberikan. Apa yang diberikan? Okey? Jadi bahan apa? Rujuk kepada bahan grafik. Apa ni rujuk kepada bahan grafik? Apa dia? Okey, rujuk kepada bahan grafik. Yang kedua, buat apa? Buat apa? Maksudnya merujuk kepada spesifik merujuk kepada kata kerja. Okey, kalau ada seorang watak, ada satu watak iaitu Ali. Ali sedang buat apa? Sedang makan. Makan itu adalah kata kerja. Siapa? Ali. Buat apa? Makan. Dan yang ketiga, bahagian yang ketiga ialah perluasan ayat. Kita kembangkan ayat. Kita sudahkan ayat. Supaya, untuk, kerana, agar dan sebagainya. Kita gunakan penanda wacana. Okey? Faham Jadi ada formula untuk menjawab soalan bina ayat. Salah satu formula ialah A, B, A, M. A itu apa? B, A itu buat apa? M itu mengapa. Reason.
Mengapa? Okey? Right. Kita akan lihat kita akan lihat satu contoh soalan. Cikgu akan tunjukkan satu soalan. Okey. Baiklah murid-murid, dalam nota yang cikgu berikan kepada kamu, kalau kamu rujuk kepada nota ataupun latihan yang cikgu berikan kepada kamu, cikgu telah berikan satu gambar ya. Satu gambar yang menunjukkan suasana di mana? Suasana di halaman rumah. Suasana yang berlaku di halaman rumah iaitu ada sekeluarga yang terdiri daripada mak, bapa dan juga 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Ada 4 orang melakukan aktiviti gotong royong ataupun aktiviti pembersihan di halaman rumah mereka. Berlaku di halaman rumah mereka lah. Okey, jadi itu gambar yang diberikan dalam soalan yang cikgu berikan kepada kamu. Baik, ayah ataupun seorang lelaki Jadi oleh kerana keluarga, jadi kita kata lelaki itu adalah ayah. Ayah sedang apa? Sedang mencuci ataupun sedang membersihkan longkang. Manakala mak ataupun wanita dalam gambar tu, wanita itu merujuk kepada mak sedang menggunting daun-daun kering pada sebuah pokok yang ada di halaman rumah mereka. Yang ketiga, ada seorang lelaki, budak lelaki sedang menolak kereta sorong. Kereta sorong tu ada sampah di atas kereta sorong tu. Okey, dan kita nampak seorang budak perempuan sedang menyapu sampah. Jadi ini adalah 4 orang yang ada di halaman rumah, di mana keempat-empat orang ini adalah daripada satu keluarga yang sama. Okey, anggota keluarga dan sedang melakukan aktiviti pembersihan ataupun gotong royong di halaman rumah mereka. Okey. Jadi sekarang kita akan kita merujuk kepada gambar yang diberi. Okey, gambar tu kita tengok ada satu keluarga, mak bapa, ada anak 2 orang, lelaki 1, perempuan 1, sedang melakukan aktiviti gotong royong di halaman rumah mereka. Jadi sekarang kita nak gunakan formula A, B, A, M. A apa? B, A buat apa? M adalah mengapa. Okey, right. Contohnya, 1, kita nampak watak yang pertama, ayah. Ataupun seorang lelaki. Seorang lelaki itu merujuk pada ayah. Ayah sedang membersihkan apa? Membersihkan longkang. Jadi kata kerja yang boleh merujuk kepada ayah itu ialah membersihkan longkang. Dia sedang membersihkan longkang. Okey. Yang kedua, budak perempuan. Budak perempuan buat apa? Menyapu daun-daun kering. Kata kerjanya ialah menyapu. Okey, yang ketiga, mak ataupun wanita yang ada menggunting daun-daun yang kering. Okey, daun-daun pokok ataupun daun-daun yang kering yang terdapat di pokok itulah. Okey, seterusnya budak lelaki. Ada seorang budak lelaki kan? Budak lelaki itu apa? Menolak kereta sorong. Okey, menolak kereta sorong. Jadi menolak. Jadi ini adalah kata kerja yang kita dapat dalam gambar tersebut. Okey, baiklah. Sebagai latihan murid-murid, cikgu telah pun memberi penjelasan tentang gambar dan juga aktiviti. Apa yang cikgu nak murid-murid buatlah, bina 5 ayat berdasarkan kepada gambar yang cikgu berikan dalam soalan dan juga kata kerja yang cikgu berikan tadi ya. Jadi kamu kembangkan ayat itu supaya menjadi ayat yang bermakna, ayat yang kompak, ayat yang boleh membawa kepada markah maksimum. Okey, jawab soalan ini dalam buku penulisan dan selepas dah habis jawab, cikgu telah pun memberikan latihan berdasarkan kepada bahan rangsangan ini dalam bentuk Google Form. Jadi saya minta murid-murid menjawab soalan yang ada dalam Google Form itu. Jadi ada 5 soalan. 5 soalan tu cikgu berikan dalam bentuk aneka pilihan. Okey, multiple choice. Ada jawapan. Cuma cikgu telah memberikan satu ayat, murid harus mencari
salah satu jawapan, okey, yang betul untuk diisi tempat kosong. Pilihan jawapan sudah pun diberikan kepada anda berdasarkan kepada kata kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam gambar itu. Okay, right. Dan di soalan yang keenam, cikgu berikan gambar itu dan cikgu suruh kamu menulis 5 ayat. Jadi kamu tulis 5 ayat, okey. Ayat yang lengkap ya, ayat yang lengkap. Dan selepas itu tuliskan 5 ayat ini dalam buku latihan. Okey. Google Form tu dah selesai, antarkan, submit kepada saya untuk saya membuat semakan dan juga analisis kehadiran. Okey, saya berharap murid-murid faham tentang cara membina ayat. Okey, cikgu telah memberikan panduan-panduan, tips-tips yang perlu murid lakukan, dan juga kita telah merujuk kepada satu soalan. Cikgu telah pun memberikan kata kerja kepada kamu. Cuma kamu perlu mengembangkan ayat itu supaya menjadi ayat yang bermakna. Baiklah, kita akan berjumpa lagi dalam video PDPR yang lain. Sehingga itu, selamat menjawab, selamat belajar, jaga diri, stay safe at home. Okay? Please take care of yourself. Send my regards to everyone at home. Bye-bye. Thank you.